Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم أيها المستمعون الكرام أيها الحاضرين والحاضرات الحمد لله والحمد لله ثم الحمد لله ورفع الله عز وجل اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. Tuan-tuan, para jemaah yang Allah SWT sekalian, pertama-tamanya sekali marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah SWT. Malam ini 20 Syawal. Alhamdulillah. Lagi 10 hari je dah nak berlalu bulan Syawal. Maknanya ada lagi 10 hari lagi untuk kesempatan kita berpuasa 6. Mana dan alhamdulillah. Ni depan saya dah habis belaka ni. Sihat semua lah. Saya 2 hari ni, tak sangka Hulu Perak tu jauh tu. Jauh ya aman. Hulu Perak. Oh, Betung. Betul. Saya ingatkan dalam 2 jam. Saya pejam mata lah 2 jam tu. Rupa-rupanya Masya Allah Akbar. Lenguh kaki, lenguh badan. Ya betul. Pasal kenaziran saja. Tapi bunyi jauh tu, Allahu Akbar. Makna katanya Perak ni perjalanan dia pun sejauh mata memandang. Pi Betung tu. Macam nak pi masuk ke Thailand. Siap tanya lagi, ada apa sini? Saya dari Perpaduan. Hati-hati depan sana tu gangster. Gangster ke? Kita risau. Tapi jangan risau, tak ada apa-apa masalah pun. Cuma jauh. Tapi pengalaman kita main tempat orang ni, seboleh-bolehnya jangan duduk diam. Mana bila kita main tempat orang, berkelana di tempat orang, kita kena melebarkan sayap kita, jumpa kawan-kawan. Lepas tu kita kenalkan diri kita. Tu lagi bagus. Ni jumpa sana, ada, okey. Baru tahu jalan tu boleh pergi Tasik Banding. Jalan tu nak pergi apa? Orang asli ke sana kan? Masya Allah. Dahsyat. Baik tuan-tuan Allah SWT sekalian, pada malam ini kita sama-sama berkongsikan Alkitab Al-Adab Wal-Mufrad dalam bab ikramid dhaifi wa khidmatihi iyyahu bi nafsihi, memuliakan tetamu untuk diri sendiri yang melayaninya. Lebih-lebih lagi dalam bulan Syawal ni tuan-tuan, seperti sedia maklumlah, bulan Ramadan kita dah banyak cuba sejaya upaya menggali seberapa banyak yang mungkin pahala-pahala yang kita nak. Dan bulan Syawal ni sebabkan kita minan najihin, kita dah mendapatkan kejayaan daripada bulan Ramadan itu sendiri. Makanya ada Al-Fath, pembukaan, ada kemenangan kita dalam bulan Syawal. Kita sambut. Selalunya kalau di negara Arab, mereka tak sambut banyak mana pun, sehari je negara Arab untuk Aidilfitri. Tapi kalau Aidil Adha, meriah. Dia kalau di Malaysia ni, negeri yang sambut begitu meriah di mana? Betul, Kelantan. Tapi takat ni lah, kalau balik je pantai timur, memang jam belaka. Tak kira lah cuti hari gawai ke, hari Wesak Day ke, campur pula hari satu Malaysia, satu hari pekerja ke, memang jam belaka. Jam sokbo.
Jadi semua orang akan bertumpu pada bulan Syawal ni untuk menziarahi antara satu sama lain. Semua orang nak, tuan-tuan. Tahun ni tahun KL saya. Mana orang rumah saya kena berlapang dada lah. Berlapang dada. Alhamdulillah tahun ni KL menang. Tuan-tuan. Dapat balik saya. Oh, gembira betul hati saya. Bila kita balik ke KL, tuan-tuan, kita tengok belah nak pi utara ni, jam amat. Kita buka tingkap, turun tingkap ni, pem 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 pem, shoo, laju kita. Balik ke Tuli Intan pun sama, tuan-tuan. Gembira hati saya. Depa nak balik KL, kita nak balik Tuli Intan. Sana jam, sini masyarakat. Sama juga, ikut plus. Sama. Kita happy holiday, happy, sampai Teluk Intan, set je. Orang lain, jam, sini yang nak masuk ke KL. Baik lane tu ada 8, terpaksa jadi 10 sikit je dia. Tapi itulah kegembiraan bila dah lama kita MCO, kita berlaku dengan PKP lagi. Banyaklah perkara-perkara yang kita terpaksa berkorban. Akhirnya, inilah masanya. Ini kalilah dapat kita berjumpa dengan saudara. Baik, tuan-tuan. An Abi Hazim an Abi Hurairah anna Rasulan ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fab'atha ila nisa'i faqulna ma mana'ana illa al-ma' faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yadhum aw yudhifu hadha faqala rajulun min al-ansar ana fantalaqa bihi ila al-ra'ati faqala أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما عندنا إلا قوت صبيان فقال هيئي طعامك وأصلحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء فهيأت طعامها وأصلحت سراجها ونومت صبيانها ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأت وجعل نريانه أينهما يأكلان وباتا طاويين فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لقد ضحك الله أو عجيب من فعلكما وأنزل الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح النفس فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Tuan-tuan dan puan-puan Allah SWT sekalian, diriwayatkan daripada Abu Hazim Salamah bin Dinar Al-A'raj daripada Abu Hurairah, namanya Abdullah bin Amru. Maknanya kalau ada soalan mengatakan siapakah nama timangan ataupun nama lain bagi Abdullah bin Amru, Abu Hurairah, itu nama. Sesungguhnya seorang lelaki iaitu Abu Hurairah sendiri datang berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, saya dalam kesusahan." Baginda pun bangkit dan pergi berjumpa dengan isteri-isteri baginda untuk bertanyakan bekalan, sama ada makanan ataupun minuman untuk dihidangkan kepada para tetamunya. Lalu mereka menjawab, "Ya Rasulullah, kita tidak punya apa-apa melainkan al-ma' sahaja, air saja." Okey. Lalu Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mahu menerima tetamu ini? Lantas seorang laki-laki, orang Ansar, mengangkat tangannya, "Ana ya Rasulullah." Siapa? Ini adalah orang Ansar, iaitu Abu Talhah. Lalu beliau berangkat pulang bersama lelaki tersebut. Maka berjumpalah dengan isteri Abu Talhah. "Wahai isteriku, ada tak makan dan minuman yang kita ada?" "Wahai suamiku, yang ada setakat inilah hanyalah untuk makan dan minum untuk anak-anak kita sahaja." Depot ini tetamu Nabi ni, tetamu Nabi. Walaupun Nabi kata dekat rumah isteri-isteri bagi semua kata ada air sahaja, tetapi seorang Ansar, orang Ansar, Abu Talhah ini angkat tangan untuk mengikramkan, nak memuliakan tetamu tadi, bawa balik rumah. Tapi bila tanya ke isteri dia, hanya yang ada makanan untuk anak-anak sahaja. Jadi laki itu berkata, "Hidangkanlah makananmu serta nyalakanlah pelitamu dan tidurkanlah anak-anakmu apabila ingin mereka makan."
Lalu isterinya menyiapkan makanan, menyalakan pelita dan menidurkan anak-anaknya. Kemudian isterinya bangun seolah-olah memperbaiki pelita itu, lalu memadamkan pelita tersebut. Mereka berdua melakukan seolah-olah mereka berlakon sedang makan, dan kedua-dua mereka tidur dalam keadaan kelaparan. Setelah tiba waktu pagi, mereka, yakni Abu Talha bersama isterinya, datang berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, kelakuan kalian semalam telah membuatkan Allah ajib, kagum dengan perbuatan mereka. Maka Allah pun menurunkan dalam surah Al-Hasyr, mereka juga mengutamakan orang-orang lain lebih daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan amat berhajat. Dan ingatlah, sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang yang berjaya. Tuan-tuan dan puan-puan Allah SWT sekalian, dalam masa kita dalam bulan Ramadan, kita berbanyak-banyak mencari, sebab dalam madrasah untuk tarbiyah kita sendiri, untuk didikan kita sendiri. Dan bila kita dah selesai dalam bulan Ramadan, kita pergi ke bulan Syawal untuk tengok siapakah yang kita hendak ikramkan. Dan pastinya mereka yang mai ke rumah kita tu bukanlah mereka datang saja-saja. Mereka datang nak ziarah kita, mereka datang nak kenali kita, mereka datang nak jumpa dengan kita. Begitu lama. Ada pun di sini pakcik-pakcik, tuan-tuan dan perempuan, ada dah pangkat nenek-nenek, pangkat atuk dah. Jadi kemungkinan besar anak-anak, cucu-cucu mai jumpa atuk, mai jumpa ayah, mai jumpa nenek, dapat jumpa. Saya terpaksalah beruzlah, kena berpindah pergi ke KL, kena bermusafir ke KL. Itu satu benda yang sangat-sangat saya sukalah dapat jumpa. Dan alhamdulillah masih lagi hidup kedua mak ayah saya. Itu satu benda yang amat saya mengharapkanlah. Setiap hari doa tak pernah putus, supaya ya Allah panjangkanlah umur mak dan ayahku supaya aku dapat jumpa. Dan setiap hari doa itu paling penting, doa mak dan ayah. Dan di dalam ni juga tuan-tuan, pertamanya tentang Abu Talha, keadaan beliau ketika itu menerima, sanggup mengambil risiko untuk membawa tetamu Nabi yang mulia ni, untuk bawa ke rumah, untuk ikramkan ni. Kerana apa tuan-tuan? Dalam sebuah hadis, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah pertama dia diam ataupun dia cakap benda baik. Kedua, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Ketiga, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan jiran tetangganya. Maka di sini saya highlight yang kedua tadi, iaitu fal yukrim dhaifah, memuliakan tetamu. Dalam bulan Syawal ini pastinya ramai orang berbondong-bondong ke rumah. Datang lagi-lagi rumah orang yang selalu rajin masak-masak. Wih, kita tak nafikan terima kasih banyaklah kepada sponsor-sponsor kita bulan Ramadan. Terima kasih banyak saya ucapkan. Saya berterima kasih juga kepada tukang masak, dia punya chef dalam bulan Ramadan. Terima kasih banyak-banyak. Sedap. Alhamdulillah tuan-tuan, bulan puasa saya memang niat nak kurus tuan-tuan. Alhamdulillah naik 4 kilo tuan-tuan. Tak turun tuan-tuan. Ingatkan turun lah. Naik ada lah tuan-tuan. Sebab apa? Sedap. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Jadi semua berpuas hati ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua berpuas hati. Yang kedua tuan-tuan, yang keduanya, bagaimana kelakuan sahabat Nabi Muhammad SAW, Abu Talha ini sendiri. Walaupun dalam keadaan dia amat berhajat, keluarganya hanya kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, maka apa yang dihajatkan itu adalah makanan tersebut adalah untuk anak-anaknya sahaja.
Makanya terpaksa mereka buat lakonan terhadap anak-anak mereka. Paksa tiup pelita, pasang pelita balik, tidur sat. Dalam masa yang sama, makanan tu dihidangkan kepada tetamu-tetamu mereka. Dan kelakuan tersebut amatlah dikagumi oleh Allah Jalla wa'ala. Maka tuan-tuan Allah SWT sekalian, ketika pada zaman itu tuan-tuan, memanglah orang-orang yang kaya raya, yakni orang-orang yang non-muslim lah, pada ketika itu orang-orang kafir Quraisy dengan kabilah-kabilah yang sangat-sangat kaya raya, dengan kabilah Hashimnya, kabilah-kabilah ni punyai banyak-banyak harta. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW walaupun Bani Hashim, akan tetapi tak banyak pun harta. Maka tadi dibuktikan dengan bila tanya isteri-isteri baginda, wahai isteri-isteriku sekalian, ada tak apa-apa untuk kami hidangkan, untuk aku hidangkan kepada tamu ini? Ya Rasulullah, hanya al-ma' faqat, hanya ada air sahaja. Jadi itu yang bawa pergi ke tempat ni. Yang ketiga tuan-tuan, dalam surah Al-Hasyr ada diceritakan tentang orang yang dijauhkan dirinya daripada sifat bakhil. Sesungguhnya sifat bakhil tersebut adalah satu kerosakan dalam hati itu sendiri. Perbuatan sifat mazmumah yang diberikan kepada mereka ini adalah sesungguhnya perkara yang perlu dijauhkan daripada setiap umat Islam. Sampaikan dalam filem Pilamri sekalipun disebut haji bakhil. Haji bakhil tuan-tuan, bukannya haji dermawan. Jauh beza tuan-tuan, bakhil. Jadi di sini tuan-tuan saya kongsikan kepada tuan-tuan tentang adab bertamu ke rumah orang. Yang pertamanya adalah idza sta'zana ahadukum salasan falam yu'zana lahu falyarji'. Pertama sekali, mohon keizinan daripada tuan rumah. Okey, mohon keizinan. Contohlah, saya nak mai rumah Haji Zul. Contoh, saya telefon. Assalamualaikum cik Zul ada kat rumah tak? Kata, ada kat rumah, tak ada masalah. Boleh tak mai rumah cik? Boleh tak masalah, mai rumah. Okey, tak apa, minta izin. Satu lagi kes. Assalamualaikum cik, ada kat rumah tak? Ada. Hang nak buat apa? Nak mai rumah boleh ke? Sat gi aku nak keluar ni. Sat gi time tu juga dia nak pergi keluar. Tuan, ni kes-kes ni. Tapi permohonan keizinan itu perlu dibuatkan terlebih dahulu. Kerana apa tuan-tuan? Rasulullah SAW mengingatkan bahawasanya anda sekiranya seseorang itu telah meminta izin namun tidak dijawab oleh tuan rumah itu sendiri, maka hendaklah dia pulang. Maka barang siapa yang dah mohon keizinan kepada tuan rumah, yakni ketuk pintu ke 3 kali tetapi tidak berjawab, falyarji', maka pulanglah. Tak payahlah nak tunggu lagi kat depan tu, nak telefon bagai apa semua. Hampir mana aku depan rumah hang ni? Tak ada. Maka pulanglah. Mungkin keesokan harinya pergi balik. Yang kedua tuan-tuan, pilih masa yang sesuai. Lagi-lagi bulan-bulan Syawal ni tuan-tuan. Tak kira masa dah tuan-tuan. Kalau ada time tu dah boleh datang, kita datang. Tapi masa tu biarlah berpada-pada. Ini kawan tu baru je selesai daripada balik dari sembahyang Zuhur. Tahu-tahu dia dah tunggu depan rumah. Kata, "Hai, ada apa ni? Nak beraya pakcik." Awal sangat ni dek oi, pakcik baru balik sembahyang Zuhur ni Ada tu pula lepas solat subuh. Hari ni rumah siapa ni? Siap berkumpul ni. Tanya kawan-kawan, lepas ni rumah mana? Lepas ni kita jumpa rumah Samad lah. Rumah Samad tak pernah kita serang lagi. Tahun lepas dia dah tutup dah rumah dia. Tahun ni dia tutup ke dia buka kita serang. Lepas Zuhur tuan-tuan, lepas subuh, apa salah lepas subuh confirm lah pergi kedai minum teh. Pergilah kedai minum teh tarik. Belilah roti canai sekeping 2. Ni nak juga rumah si Samad tu. Rumah Samad juga sediakan tak nenas Emerald London. Itu yang ada tuan-tuan. Pagi-pagi saya tahu pakcik-pakcik semua ni selalu lepak dekat kedai bami tu, kadang-kadang dekat Speedy. Saya tahu tu. Alhamdulillah, tak apa. Tapi jangan main rumah pada waktu yang tak sesuai. Kenapa? Wa yanbaghi an takuna ziyaratuhu lahum ala wajhi la yakruhu nah wa fi waqti tardawna.
dan hendaklah ziarah tersebut dengan tujuan yang baik-baik yang bukan mereka tidak suka dan pada waktu yang mereka redai. Tuan-tuan Allah SWT sekalian, yang ketiga tuan-tuan, tidak mengintai dan jagalah mata. Seorang sahabat saya tuan-tuan, dia ni pegawai atau muazzaf sijin, pegawai penjara di Merlimau. Dia duduk dekat Jordan, duduk rumah Syekh Bilal Tutunji. Dia duduk dekat rumah tu selama lebih kurang 6 bulan lebih. Duduk semata-mata duduk kat sana nak belajar ilmu Quran. Sebab Syekh Bilal Tutunji ni pun salah satu daripada sanad tertinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacaan dia. Selain daripada Syekh Quraim. Ni Syekh Bilal Tutunji. Dan nak jadikan cerita tuan-tuan, banyaklah pengalaman dia ambil daripada orang-orang Arab. Orang Arab ni tuan-tuan, dia kalau orang mai rumah dia, Assalamualaikum ya Ami, Assalamualaikum ya Ami. Kata, Waalaikumsalam ya walad, kaif halak? Kau nak apa? Apa khabar kau? Apa dia? Kau nak apa sekarang ni? Anta turid. Kenapa? Apa yang kau nak? Tapi dalam masa sama, jangan pandang directly dengan dia. Kena pusing belakang. Manalah tahu tuan-tuan, kadang-kadang orang Arab ni dia tak suka kita lihat directly rumah ni. Sebab apa? Kadang bila buka pintu, anak dara dia tak pakai tudung, isteri dia tak sempat lagi nak tukar baju kelawar. Macam di Malaysia tuan-tuan, kita ni sebab datang biasa, kita ni baru je turun dari pintu kereta ni, anak-anak dah pergi masuk, Assalamualaikum, siap buka pintu lagi, masuk dalam. Tak dan dah kita nak bagi tahu kepada anak, sabar lu, ketuk pintu dulu, tak dan dah tuan-tuan. Dan lagi-lagi teruk, apabila kita tak takutlah tuan-tuan, takut si isteri masih lagi berpakaian baju biasa-biasa. Sebab apa? Nak menyiapkan makanan minuman ni untuk tetamu ni. Dan masa tu pula tepung gomak tau, muka penuh dengan tepung gomak. Dan Piramli tu muka macam tepung gomak, penuh kat muka ni. Sebab tak sempat lagi. Jadi pada permulaan kita kena telefon dulu. Telefon, tanya. Lepas tu bila kata, okey, jangan intai. Tengok, ini bila masuk je, buka pintu. Meh lah masuk dalam. Ya Allah lah, cantiknya rumah hang ni, Milah hoi. Ya Allah, sedapnya sofa hang ni. Itu dia tengok siap masuk, menonong pi dekat dalam dapur tu. Lagi handai tuan-tuan. Kita saya balik KL Taman Melawati ni faham lah rumah dia besar mana tu kan. Taman Melawati memang besar tuan-tuan, sampai 2 tingkat. Kita nak masuk pun segan. Tapi disebabkan tu rumah Al-Fadil Ustaz yang pernah menjadi qori dan pernah menjadi orang besar dalam pengadil kebangsaan, kita pilih rumah dia. Ya Allahu Akbar, penuh dengan cermin. Ni cermin, sana cermin, sini cermin. Tapi cermin tu ada kalimah-kalimah lah. Memang cantik. Tapi kita ni, ya Allah Akbar, anak kita ni, ya Allah seriaunya aku tengok. Tak apa. Entah duduk situ. Ya Allah, Ustaz, takut saya Ustaz duduk rumah Ustaz ni. Yang mana yang boleh saya duduk ni? Sebab semua rasa macam tak boleh duduk. Semua jenis beremas, sofa emas, hak ni emas. Bukan emas apa, kuning-kuning belaka. Dahsyat sungguh tuan-tuan. Jadi jaga pandangan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata baba qaumin lam yastaqbil bab min al-tilqa'i wajhi walakin min rukunihi al-iman aw yasar. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia datang kepada pintu rumah seseorang, maka baginda tidak berdiri menghadap terus ke rumah tersebut, akan tetapi Nabi duduk di kiri ataupun di kanan pintu. Tuan-tuan Allah SWT sekalian, hal ini bertepatan dengan sebuah hadis ini sendiri yang mengatakan bahawasanya kedudukan Nabi ketika menjawab ataupun berhadapan dengan pintu rumah tetamu tidak secara directly. Makanya bagus yang kita Assalamualaikum dari luar, ataupun kita ambil lah selalunya pintu kebanyakannya kita buka pun tak ada nampak direct pun ke rumah kita. Akan tetapi kalau kita tak ada rasa gelojoh, duduk je saja depan tu, okey saja, tak ada masalah. Yang ketiga, keempat tuan-tuan Allah SWT sekalian,
tak merosakkan barang-barang tuan rumah. Hal ini tuan-tuan ada dua viral. Kalau tuan-tuan tengok dalam TikTok, tuan-tuan tengok dalam mana-mana video ketika ini, dua viral ketika ini. Seorang anak kecil yang mana dia telah memecahkan pasu bunga berharga RM380. Ada price tag lagi tuan-tuan, masih lagi wujud dekat pasu bunga tu, dan terbelah dua. Had tuan rumah ni dia boleh sembang. Had ni dia betulkan, faham. Tapi yang sayangnya dia boleh rakam tu yang bermasalah. Baik-baik tuan rumah tak tahu, habislah. Semua dapat tahu dah. Sebab satu Malaysia tengok, dia betulkan, faham. Dia tunjuk siapa yang buat. Ni anak ni buat. Dia masuk pelan-pelan dekat dalam almari. Had satu. Baik-baik tu tuan-tuan dah tak tahu. Satu Malaysia tahu. Satu lagi tuan-tuan, ada seorang lelaki, dia menangis. Kenapa? Dia simpan duit 5 bulan tuan-tuan sebelum nak bulan Syawal untuk beli TV 60 inci. Besar mana tuan-tuan 60 inci tu? Rasa besar lagi kot ni. Dari ujung ke ujung gambarnya. 60 inci. Dan dengan pengharapan dapatlah ditunjuk kepada tetamu-tetamunya yang terhormat datang ke rumah. Ya Allah, besarnya rumahnya, besarnya TV yang beli ni. Nak jadi cerita, ada anak-anak saudara-saudara ni mai rumah bawa lato-lato. Main ketuk-ketak, tuk-tak. Pum! Melayang lato-lato tuan-tuan. Kalau melayang kat kepala orang masih lagi boleh kita tuam tuan-tuan. Tapi melayang dekat TV 60 inci tuan-tuan, melayang duit mak bapak dia. Itu pun tuan-tuan, apa jadi? Had yang berada tadi minta harga sebenar. Had mak pak dia tadi, cik kata, takkanlah beli harga tu lah ni berharga sama. Mestilah harga tu jatuh. Oi, tak nak kira juga. Tak nak kalah kawan ni. Aku tak kira juga. Kalau saya tuan-tuan, kalau mak pak dia pengen dengan bapak dia dengan anak dia ni, dua-dua sejentik lato-lato dia. Tuan-tuan, punyalah jadi macam bergaduh tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, dalam ni bertepatanlah dengan sebuah hadis mengatakan bahawasanya Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid yang menjelaskan bahawasanya apabila menjadi tanggungjawab seorang ibu dan ayah untuk habaq kepada anak-anak, kata hang ingat baik-baik, hang tidur, aku ceramah hang tidur situ. Kalau dah pergi rumah orang, tunjuk kelakuan baik-baik, duduk diam-diam. Abah tengok hang ni, cubit hang lagi. Ini tak ada dah jegil mata. Jangan. Dah jegil mata dah tuan-tuan. Dah habis jegil dah terkeluar biji mata dah. Dia buat dok aja, buat no hand ni orang Perak kata. Buat tak tahu tuan-tuan. Sama yang cakap ni tuan-tuan. Sebab saya pernah pecahkan kaca rumah orang dahulu. Mak saya cerita, bila pergi rumah orang tu, ingat lagi tak pakcik ni? Tak ingat mak. Kita pergi rumah tu, alhamdulillah hidup lagi makcik tu. Allah Akbar. Wala tatruk auladuha yab'athuna fi baiti sahibatuha wa yaharbuna fi ziyarah. Dan janganlah dibiarkan anak-anak membuat rosak, sepah dan sia-sia di rumah pemiliknya yang mana mereka akan meruntuhkan tujuan ziarah tersebut. Maka ni tuan-tuan, kita ni pi rumah orang, ya Allah baik je, salam, cium tangan, peluk kiri kanan, berlaga pipi. Hak seorang tu penuh dengan jambang, hak ni tak ada, bergeli-geli pun tak apa. Sebab kawan, sagi bila gaduh pak lato-lato je tuan-tuan, bertepek dekat 60 inci tu, gaduh. Tuan-tuan, itu jadi masalah pada hari ini. Disebabkan lato-lato habis huru-hara, dah tak ada lah. Lepas tu terus shortlist, ini diharamkan datang ke rumah tahun depan. Habis belaka tuan-tuan. Yang keempat, yang kelima tuan-tuan, dilarang sama sekali berkelakuan yang tak baik. Contohnya tuan-tuan, kan kita kalau kita makan tu makan cornflakes, makan Elmer London, kan kita ada kapal dia kan, kapal tu janganlah pi macam dah kopek-kopek kau dah makan tu, rap dah lah, ambil tu jenis pula melekat dah Elmer London tu, ambil rap dengan mulut dengan aliok dia tu, tiap lipat cantik punya, masuk balik dalam balang. Tak usahlah nak letak balik dalam balang tu.
Ada dekat luar tu, ada dekat kawasan balang-balang lain yang kosong tu, hang letak dekat dalam tu. Hak tu juga dalam tu balik, dah tuan rumah tu kerja pula, tengok ada lagi pula sampah sarap dalam ni. Tuan rumah keluar satu. Hak konflik pun sama. Hak konflik dekat atas tu ada macam apa? Biji-biji manis tu. Ada macam hijau, putih, biru apa pun semua tu. Hak tu bila jatuh, dia ambil dipijak-pijak ya tuan-tuan. Itu pula jadi hairnya macam-macam. Allahu Akbar. Tapi itulah tuan-tuan, bila kita main rumah orang, itu yang kita nampak. Dan tuan-tuan Allah SWT sekalian, hak ni memang kelakuan paling buruk sekali. Tahu supik? Dari rumah ni, jangan lupa bawa supik 2-3. Tahu supik kan? Plastik putih. Kenapa bang? Bawa je lah, banyak bunyinya. Sampai rumah kawan tu, tu tak nenas, ambil sikit. Bang, berapa bang? Ambil lah, dalam tu ada setengah lagi tu, tak nampak orang tu. Ambil setengah tuan-tuan, masuk dalam supik satu. Bang, ada lagi bang, supik lagi 2. Ilmu London. Kawan ni duk bincang dengan kawan ni. Ilmu London ambil. Had daripada 3 baris tu, 3 line, 3 tingkat tu, tinggal 1 tingkat tu. Lajunya Muhammad makan ni. Kata, sedapnya ilmu London hang ni jah weh. Had satu lagi bang. Tu, rendang tok tu. Rendang tok pun dibalas tuan-tuan. Ambil rendang tok masuk. Udah bawa balik dalam kereta. Koh dia bergelak sakan dengan bini dia. Abang ni dari dulu perangai macam ni ya bang. Kata, kita nak beli mahal. Satu bekas tu Alma London dah cecah RM16, RM23. Had yang tu apa tak nanas, itu pula RM30. Ada had jual dekat sebelah kedai buah berdepan dengan Shell kan. Had tu berlambak sampai ke hari ni, barulah dia murah. Pada bulan Ramadan bukan mahal lagi, RM30, RM23. Tapi lah ni dah kurang lah, boleh lah beli. Nak ambil, kalau nak habis kan, dah clear stock lah tu. Lagi-lagi tengah ada Citra Purnami, ada orang India jual tak nanas, pergi beli. Mereka buat. Kemarin mereka bagi saya puri-puri hak manisan tu. Saya tanya, sebab ada kuil tu dibagi saya. Cik Sami, ini saya bagi khas untuk Cik Sami. Siapa buat? Saya. You buat. Okey, tak apa. Ini apa nama ni? Ini manisan punya. Itu orang-orang selalu makan manis. Okey, sampai rumah saya bagi jiran. Tak sanggup manis ke apa kan, lantak pergi lah. Dan itu seboleh-boleh je, janganlah bawa perangai tu. Sagi anak pula ikut, dah 2-3 generasi pula yang mengikut bawa supik, pergi ambil makanan rumah orang. Tuan-tuan Allah SWT sekalian, dalam bulan Syawal ni, pastinya setiap rumah akan ada buat open house kan? Ada buat open house. Rumah Cikgu Rahim ada buat open house. Rumah buat rumah open house. Cik Ayub buat open house. Ni contoh. Rumah Cikgu Rustam buat open house. Ni kan, rumah Jizu buat open house. Teringin juga nak main rumah kan. Contoh. Jadi dalam rumah tersebut, bila ada macam-macam makanan, maka pilihlah yang terbaik. Janganlah ambil dalam satu bekas, ambil lemang hospital. Saya tahu lemang hospital ni disalut dengan warna hijau tu. Paling pelik. Sebab lemang-lemang lain semua putih-putih belaka. Ini hijau. Ambil banyak. Lepas tu ambil pula rendang sikit, ambil pula lontong sikit, masuk dalam tu 2, 3, 4, 5, 6 depan mata. Last tak habis tuan-tuan. Siapa yang berhabiskan? Tak ada siapa. Yang tukang buang, tuan rumah. Itu yang paling menyedihkan tuan-tuan. Jadi saya ni tuan-tuan, di Kuala Lumpur tu masih lagi ada sanak saudara. Walaupun di Perak ni pun ramai lagi lah. Cuma bila kita pergi sana, kita tengok, dahsyat. Kebanyakan daripada dah lama dah tak mai bersuah muka, bersalaman, berpelukan. Dan nak makan di open house ni, dia macam jakun tau. Jakun. Nampak makanan, sedap. Ambil. Sedap ni. Dahsyat. Dan saya pun berhati-hati jugalah begitu. Tuan-tuan Allah SWT sekalian, pemberian untuk tetamu. Okey, saya masuk ni.
Sikit tuan-tuan. An Sa'id al-Maqburi an Abi Surayh al-Adawi qala sami'at adhunain absarat aynain hina takallama an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah jaizatah. Qala wa ma jaizatuhu ya Rasulullah? Yawmu wa laylah wa dhiyafatu thalathatu ayyam. فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Dari riwayatkan daripada Sa'id al-Makburi bin Kaisan, daripada Abu Shuraih al-Adawi, Khuwailid bin Amr al-Kuzai bin al-Adawi al-Kabi'i, berkata bahawasanya kedua-dua telinga aku ni dengar dan kedua-dua mata aku ni telah melihat apa yang Nabi Muhammad SAW bercakap. Lalu baginda bersabda, sesiapa yang beriman kepada Allah dari akhirat, seperti mana saya sebutkan hadis tadi, maka pada siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan jiran tetangga dia, dan dengan membantu memberikan segala keperluan apa yang ada padanya. Sesiapa yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya dengan sesuatu pemberiannya. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan ijazah tadi? Apa yang kita nak berikan kepadanya? Jadi itu kadar yang mencukupi seseorang musafir daripada satu tempat ke tempat yang lain, iaitu selama 3 hari. 3 hari ya. Dengan kata lain, apakah tempoh itu? Tempoh itu apabila seseorang datang ke rumah kita, maka dengan bekalan tersebut dia bermusafir sehari semalam. Bagaimana pula yang tinggal? Tinggal 3 hari, tak lebih tak kurang. Makanya apabila ada 3 perkara tersebut, 2 perkara ni, yakni pergi datang ke rumah 3 hari duduk. Okey. Satu lagi, kalau dia datang mai rumah, berikanlah bekalan kepada dia untuk sehari perjalanan tersebut. Maka tanggungjawab layanan terhadap tetamu 3 hari sahaja. Layanan lebih daripada itu adalah sedekah, lebih daripada itu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap baik ataupun dia. Tuan-tuan, tuan perempuan Allah SWT sekalian, ada 2 perkara saya ingin kongsikan kepada kalian. Pertamanya, apabila seorang, contohnya adik-beradik kita mai rumah kita, dan kita mengikramkan mereka, datang ke rumah kita, mai tidur rumah, tak ada masalah. Okey, tidur rumah. Maka adakah kita nak kata, aku lah ni, hang duduk rumah aku 3 hari aku bagi hang, lepas 3 hari hang balik? Ada tak kita abang tu? Tak ada tuan-tuan, tak ada. Kita tahu kalau adik-beradik kita mai jauh, depa jauh, mai sini penat apa semua, dan depa nak meraihkan kita. Kita pun mak pak kita mai ke sini jauh. Perjalanan tersebut sampai muntah-muntah. Biasa orang tua kalau belum, tak pernah, dah jarang dah nak berjalan jauh, muntah-muntah macam-macam. Habis kereta tuan-tuan, wah, buka pintu, wah, habis tuan-tuan. Orang tua tuan-tuan, lah tak pakai aircon luar, bunyi aircon punya apa, bunyi bising. Nak kita bawa kereta laju kan. Jadi di sini tuan-tuan, apabila dah sampai 3 hari, jangan pula mulut tu gatai sangat pergi cakap, bang, beras kita nak habis ni. Cakap kuat-kuat pula tu, pelan-pelan udahlah. Cakap, bang, beras kita nak habis, cukup dah. Ini sampai dengar ni. Kawan tu dah panas telinga, panas pungkok. Dah, jom kita balik lah. Balik. Time tu mulut kena diam. Dan dalam masa ketika itu juga mulut pun kena. Ni kita balik rumah jumpa makcik-makcik. Kata, Mi, ya Allah dah lama tak jumpa hang. Apa okey ke Dr. Dintan? Okey. Berapa orang anak hang ni? 4 orang cik. Kata, ya Allah baru 4. Bila nak 5? Dan insya-Allah bulan 8 ni. Ya Allah laju yang hang buat kerja. Ya Allah tuan-tuan, apa salah aku? Apa salah saya tuan-tuan? 4 orang salah, 5 orang salah, nak bersalin pun salah. Ya Allah Akbar. Itu mulut dia. Sahabat saya 11 tahun perkahwinan, duduk di EU2 Keramat. Duduk di belakang Jai Jasco, Aeon Big belakang. Kita pi rumah dia. Bila sepupu-sepupu datang jumpa, berapa lama dah kahwin ni? Kata, tak dapat lagi anak. Hampir try buat UVF ke, IVF ke, WWF ke. Ini duk tanya tuan-tuan. Bab zuriat ni, bila perkahwinan dah begitu tempoh yang lama, 11 tahun, please
Dia, it's a very very sensitive. Don't mention about that, please. Don't try this at home. Jangan lakukan perkara-perkara begini di rumah-rumah, di rumah orang. Bila jumpa kawan, tengok, ya Allah mi, anak hang dah 4 dah mi. Aku lepas tu siap kata, bini hang mengandung ke mi? Tak abak apa pun. Takkan aku nak abak kat hang, tak sampai hati. Tak sampai hati, kita tak sampai hati. Tapi sepupu sepapat saya dengar, weh, hampirlah beli buah zuriat. Tak ada kena-mengena tuan-tuan, buah zuriat tu nak melahirkan anak tu. Tak ada kena-mengena tuan-tuan. Melainkan kita doa, banyakkan sedekah, lepas tu cari mana-mana anak yatim. Pilah. Hak ni tuan-tuan. Sebab tu kita, mulut kita ni rajin sungguh tuan-tuan. Rajin sungguh. Dan ada lagi satu tuan-tuan. Apabila kita berada di rumah orang, makanya kita lepas dah habis kan, dah habis apa semua, pulang. Kita nak pulang kan, kita doakan kebahagiaan tuan rumah tersebut. Bertepatanlah dengan sebuah hadis daripada hadis riwayat Muslim. Allahumma at'im min at'amani min at'ami wa asqi man asqani. Ya Allah, berikanlah makan kepada mereka yang telah beri makanan kepada kami, dan berikanlah minuman kepada mereka yang telah beri minuman kepada kami. Kita doa kepada mereka supaya kita depa dah banyak berikan bantuan kepada kita, berikan makan, minum, tempat tinggal, lepas tu bilik ayak, boleh mandi apa semua, boleh tengok TV, relax, tak ada masalah. Siap ada apa, siap bagi lebihan makanan lagi untuk kita bawa pulang. Makanya kita doa kepada mereka, ya Allah Tuanku, berikanlah kepada mereka kesejahteraan, kebahagiaan, ketenangan di dunia dan akhirat. Kita doa sakinah, mawaddah, warahmah kepada keluarga-keluarga tersebut yang dah banyak dah mengikramkan kita, tuan-tuan Allah SWT sekalian. Dan tuan-tuan Allah SWT sekalian, ingatilah bahawasanya setiap ada pada tu kita mohon kemaafan. Kata kita ni kena ada common sense lah kan, sebagai seorang jiran, sebagai seorang yang datang ke rumah, kena ada common sense, kena ada sifat apa, macam terasa sikit lah. Kita kalau dah mai rumah orang kan, kawan tu siap bagi makanan lebih, huluk lah sikit kan. Ini dah balik kawan tu dah bagi dah makan, siap bagi lemang hospital lagi, siap bagi rendang tok lagi, siap bagi tak ada nas. Lepas tu dah lah hambalah ilmu London sampai habis, 2 balang tu hambalah, siap hantar lagi 1 lagi balang khas untuk hang, untuk berjalan, bila jalan dapat makan dekat dalam kereta. Jadi cakap terima kasih banyak-banyak, jazakallahu khairan jazak, semoga Allah balas apa yang engkau berikan. Sebab tu tuan-tuan, bulan Ramadan kita dah belajar kan, tarbiyah, banyak dah tarbiyah. Jadi bulan Syawal kita praktik benda-benda tersebut. Sebab tu bila pagi raya kita ucap apa? Pagi raya, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minkum. Kita doa, semoga Allah terima amalan ibadah engkau. Taqabbal ya karim, semoga Allah terima amalan ibadah engkau dan juga amalan ibadah daripada kita kami semua. Itu permohonan kita pada Allah SWT. Dan kepada jiran-jiran kita, ya Allah, kita doa tadi, Allahumma at'im man at'imi. Kita doa kepada, ya Allah Tuhan, kau berikanlah makanan kepada mereka sebagaimana mereka telah beri makanan kepada kami. Kita doa kepada mereka dan mohon kemaafan. Kata, Man, aku minta maaf selama aku duduk rumah hang ni, sekiranya ada aku terkasak bahasa ke, aku ada buat macam-macam perkara, anak aku pi pecah sana pecah sini, aku minta maaf lah, minta maaf banyak-banyak. Kalau kat Lada, tak apa Lan, kita ni kawan lama Lan, dah lama kita tak jumpa apa semua, hang duduk Sarawak, aku ni duduk Semenanjung. Tak apa Man, tak apa, okey, tak ada masalah. Ambil sikit, huluk lah sikit, 1-2 ringgit ke, 1-200 ke, huluk kat dia. Apa ni Man? Bagi kat hang, siap tengok banyak ni Man, banyak ni, ya Allah Akbar, banyak ni. Kita 100-200 dalam hati, tambah lagi. Hak tu permohonan kita, minta maaf banyak-banyak tuan-tuan. Maknanya bila sahabat datang, dia dah ikramkan kita, dengan kita ni mai, kita balas balik tuan-tuan. Sebab tu jazakallahu khairan jazak, semoga Allah berikan pembalasan kepada mereka, berikan kebahagiaan, berikan setiap pemberian mereka beri kepada kita, Allah beri balik kepada mereka.
Yang terakhir daripada saya, tuan-tuan ya Allah SWT sekalian, apabila kita dalam bulan Syawal, kita pasti tahu akan ada orang yang kesusahan. Ada orang kesusahan. Di Kuala Lumpur, tuan-tuan, walaupun Kuala Lumpur kota metropolitan, kota yang penuh dengan bermacam-macam bangunan tinggi, pencakar langit sana sini, macam-macam. Bangga, tuan-tuan. Bangga duduk Kuala Lumpur. Tapi saya selesa duduk Teluk Intan. Dia jauh beza. Bila kita main Kuala Lumpur, ya Allah, sesak betul. Dekat Teluk Intan, baik. Walaupun tak sesak mana, kalau sesak pun dekat kamu bahagia je. Itu pun waktu pukul 4.30. Waktu peak hour tu 12.30, pukul 4.30 nak naik atas bukit tu, nak pi ke TF. Hak tu yang peak hour tu. Itulah. Kalau naik kereta memang lembab lah. Kalau naik motor, sampai. Panggil anak-anak asnaf ni, anak-anak yatim ke, golongan-golongan asnaf ke, ataupun ibu-ibu tunggal, mai datang rumah. Kalau berani lah. Kalau berani. Kalau ada anak-anak asnaf, panggil datang rumah. Ada seorang pakcik tu, Pakcik Ghazali nama dia. Dia duduk dekat bawah. Duduk dekat bawah. Dia ni memang cengih orang dia, orang polis. Cengih, sangat-sangat cengih. Tetapi saya tengok pada hari raya ketiga, saya tengok dia panggil abang saya OKU abang saya OKU, adik saya pun OKU. Dia panggil ramai budak-budak ni, "Meh, datang rumah. Siap panggil. Psst. Sini. Hai." Tak apalah panggil sebab dia jarang nak panggil budak-budak. Nak jadi cerita, tuan-tuan, abang saya, adik saya, hayat perempuan tu, sekali dengan semua ni lah, adalah beberapa, adalah anak-anak yatim ni dekat kawasan tu, masuk dalam rumah. Saya ni bukan apa, muskil. Saya tahu peribadi dia, sebab saya kecil duduk situ daripada darjah 6 sampailah ke besar. Saya kenal pakcik tu. Kita kenal perangai dia macam mana. Tapi nak jadi cerita, dia jadi baik, tuan-tuan. Dia panggil mereka datang rumah, dia sediakan makanan, minuman. Lepas tu yang paling best sekali, terkejut saya, dia bagi duit RM10 seorang. Dia ni, tuan-tuan, dia susah nak bagi duit ke orang. Tapi bila bulan Syawal ni, dia bagi. Saya tanya kat abang lah, dapat berapa long? Tengok RM10. Wih, RM10 banyak tu. Kita terkejut. Sekali saya bawa anak-anak saya pergi masuk rumah. Assalamualaikum cik. Tak boleh. Tak boleh. Oh, orang lain boleh, aku tak boleh. Kata tak boleh, dah tutup. Hanya untuk orang-orang tertentu saja. Oh, tak dapat orang-orang tertentu. Jadi bila ada yang tu, mailah bawa orang-orang asnaf, ikramkan mereka supaya dapat serpihan-serpihan pahala-pahala tersebut. Dan sedikit sebanyak, tuan-tuan, banyaklah pengalaman saya bila berkawan dengan pakcik-pakcik ni. Saya tengok kebanyakan daripada mereka, alhamdulillah, tuan-tuan, banyaklah benda-benda yang saya dapat. Walaupun kita duduk dekat masjid, baguslah duduk masjid, alhamdulillah. Tapi bila kita main duduk sini, daerah bagus, kita dapat jumpa, oh macam ni rupanya, oh orang ni macam ni, kita boleh tahu. Alhamdulillah. Terima banyak kepada Allah SWT, alhamdulillah. Dan itulah kepada saya di sini, tuan-tuan, menyusul 10 jari kepada semua sekali yang ada di sini. Saya mengucapkan kullu am wa antum bi khairin minal a'idin wal faizin kepada semua sekali, tuan-tuan dan puan sekalian. Sama ada yang tak kenal saya ke, yang kenal saya ke, alhamdulillah, saya mengucapkan ribuan terima kasih. Dan insya-Allah 13 hari bulan ni, 13 hari bulan waktu malam, kan? Waktu pagi. Waktu pagi, tuan-tuan. Waktu pagi. Jemputlah surau hari raya Aidilfitri. Hari terbuka surau. Mailah. Ada kita jemput orang luar. Mailah. Yang dekat dalam ni, dalam mai datang ke surau Hidayatul Islamiyah. Mai makan-makan, minum-minum hari raya. Insya-Allah duit raya ada disediakan. Tapi hak kecil-kecil, yang besar-besar tak bayar, tergayang lagi. Tuan-tuan. Jadi itulah sikit sebanyak daripada saya, tuan-tuan Allah SWT sekalian. Di sini, tuan-tuan, saya memberi peringatan pada diri saya, daripada semua sekali lah.
pada insya-Allah kita kena ingat yang mana apabila duit dah banyak habis, kita ni selalunya orang kata biar papa asalkan ke dana. Bukan, biar papa asalkan bergaya. Duit poket tak cukup pun tak apa, hutang pun berjela, buat lupa. Hak tu minta dijauh-jauhkanlah. Mudah-mudahan kita tak jadilah sebahagian daripada orang-orang begitu. Dan insya-Allah tuan-tuan, lepas ni kita buat solat hajat, kita doakan kepada sahabat kita Cik Suhaimi yang sekarang ni uzur ketika ini. Kita doakanlah mudah-mudahan. Jadi saya mohon maaflah sekiranya ada tergasak masa dalam untuk berbicara. Biasalah kita beri borak-borak gini. InsyaAllah kita jumpa pada lain masa nanti insyaAllah. Akhir kalam, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Takbir.